Engkau bersyukur pada nikmatku, pasti tambah nikmat itu bagimu. Bersyukur kepada Allah yang kita bersyukur cepat, Allah tambah lagi. Nanti setiap keadaan sentiasa dengan Allah. Dalam kita menghadapi musibah hidup kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, kucing, daun, pokok datuk rumah kita, ada kita menghadapi kita hidup ini, maka kita akan berdamai dengan semua Allah. Memaafkan, meridhai, sabar menyabari, selesai. Bahawa kita akan berakhlak dengan Rasulullah SAW. Orang yang sudah dipenuhi dengan akhlak Rasulullah SAW, itulah yang telah memiliki Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan diulang-ulang, nur itu cahaya itu. Dah. Kita mungkin terpengaruh dengan cerita Arab kan. Cerita Arab yang mana? Cerita Arab yang kalau lakonan dia Nabi dia tertutup kan, jadi yang bercahaya kan. Itu. Jadi kita pun terfikir-fikirlah nak berzikir itu muka bercahaya seperti itu. Tak payah susah-susah tentang dia. Tuan-tuan tutup lampu, tuan-tuan pun tak rasakan bercahaya muka itu nanti. Itulah. Dan risau sangat. Allah bagus bercahaya, Allah rajin ni bukan pada masa itikaf kan, bila Ramadan itikaf lah. Jadi ada Allah dia memang suka dengan cerita Arab. Cerita Arab teringatlah muka wajah Nabi, muka bercahaya. Wajah wali, muka bercahaya. Tongkat wali, muka bercahaya. Tengok ada kawan tu bersih tepi tiang mana bercahaya muka dia. Rupanya tengah wasiat dengan isteri. Isteri kata, bang malam Jumaat balik dah bang. Dah lah kita hujan ni, minat balik. Balik kawan tu malam Jumaat. Nah, dia lupa bahawa tak dapat bunuh Israel di Gaza, balik rumah tikam lah. Itu balik dengan bunuh tuduh-tuduh Israel Yahudi. Silham hingga Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang apa? Kerana itu kan cerita dari sifat hina diri, mengemis diri hamba, keinginan kuat untuk menggunakan Allah dan berserah pada Allah secara total itu bukan hanya dalam solat. Itu boleh bawa di luar solat. Sentiasa hina diri, sentiasa mengemis kepada Allah. Dan paham mengemis itu bawa tempoh selalu bicara mengemis, tak begitu. Sifat itu mengemis. Dia tak kisah kalau pakai baju semahal apa pun, kasut penyumbang telak apa semua tak kisah. Kereta besar, rumah besar, harta banyak tak kisah. Sebab bukan dilihat pada itu, tapi dilihat si kaya, zahirnya kaya, batinnya tadi kaya berkaya zahir. Dia tak timbul masalah kalau nak kaya. Sebab orang yang kaya itu adalah terjadi sifatnya ghani, sifat rahim Allah. Allah menyatakan dirinya kaya pada orang kaya. Allah menyatakan dirinya wahab, maha pemberi kepada orang yang suka memberi. Allah menzahirkan yang diri itu mungkin akhlak yang baik, maka dilihatkan ada orang yang bersifat akhlak yang baik. Semuanya cerita tentang Allah, bukan tentang kita. Justru itu sibukkan hati memandang Allah, betulkan perkara, betulkan tujuan ibadat, dan betulkan perhatian Allah rupanya bukan kita. Dapat datang salat jemaah, Allah yang memberi. Dapat rasa khusyuk, Allah yang memberi. Faham tentang cara kuliah ini, Allah yang memberi. Selesai. Kalau ada orang yang meneliti hati kita, Allah juga memberi. Mendidik kita supaya pulangkan kebaikan kepada Allah. Dan cara apa? Cara memulangkan itu memaafkan orang yang buat buruk dari kita, melalui apa musibah yang telah tertimpa pada kita. Sebenarnya musibah ini hanya bahasa syariat saja, nak menentukan positif negatif itu saja, baik buruk. Tetapi pada hakikat sebenarnya tak mungkin ada yang buruk jika datang dari pihak yang baik. Tidak mungkin ada yang buruk jika datang daripada yang maha baik Allah Ta'ala. Al-Asmaul Husna,
pemilih nama-nama yang baik, takkan mungkin buat buruk. Justru itu kita paham di sini, baik yang mendatangkan rahmah kasih sayang Allah, buruk yang mendatangkan itu hikmah kebijaksanaan Allah Taala. Betapa bijaknya Allah Taala. Nah, apabila kita bergerak dengan langkah setapak itu, kita pun lupa dosa-dosa kita. Tapi Allah ingat dosa kita, Dia ampunkan dosa kita, walaupun kita sendiri pun dah lupa dosa kita. Kerana dosa-dosa itu boleh terhilang, boleh terhapus dengan amal-amal kebaikan, amal soleh. Walaupun hamba itulah lupa dan terampun, pun Allah diampunkan. Kerana Allah itu Maha Pengampun. Sebelum dicipta mana makhluk dalam bumi ini pun tidak ada. Hatta Nabi Muhammad pun tidak diwujudkan lagi. Tidak ada setahun penciptaan langit dan bumi, aras, malam, mahfuz, tidak ada. Yang hanya ada Allah sahaja. Allah telah pun memiliki sifat Ghafur, Maha Pengampun. Itu menandakan bahawa Allah Ta'ala sudah siap sedia untuk mengampunkan kepada hamba-hambanya yang bakal buat dosa, sama ada diingat atau teringat, bersiap sedia untuk mengampunkannya. Maka itu kepada Allah Ta'ala. Ini memudahkan orang awam untuk kenal Allah Ta'ala manusia beberapa sifat terpilih berbanding sukar mengenalinya manusia semua sifat-sifat terkandung dalam Al-Quran. Jadi ulama tolong bantu orang awam dipilihkan nama-nama Allah dan kita belajar betul-betul. Dah faham Al-Quran itu insya-Allah akan faham sendiri mengenai biaskan saja. Manusia semua sifat terkandung dalam Al-Quran hadis yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau dengar sifat berpuluh itu tidak sikit. Belajar apa? Belajar tauhid. Apa nama tauhid belajar tu? Belajar sifat berpuluh. Oh, okey lah. Kalau satu hari satu bermakna 2 hari habis je ya. Habis lah. Tapi kalau ditanya, sifat apa tu? Belajar sifat 2.5 juta sifat Allah terus. 2.5 juta sifat Allah dalam belajar. Dia belajar dengan 5 juta Allah terjadi tegas. Banyak sangat 25 juta ni berapa tahun nak habis belajar kitab ni. Jadi ulama selesai sekolah sebut saja dulu. Nanti kamu faham dah semua 25 juta ni Allah kalau ada kan. Yang penting faham belajar. Jadi muka surat seterusnya, muka 6 ini carta pertemindan yang boleh kita memahami secara mudah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, nasihat hikmah, cuma semua tak ada masalah. Lepas tu contohnya muka surat seterusnya, surat 7, itu semua dalil-dalil dalam Al-Quran. Bermakna bukan apa saja ilmu mesti ada dalil ya. Kita baca surat 10 ni ada dalil itu Al-Quran sebut tu. Semua tu Al-Quran. Tuan-tuan kalau rajin sikit seminggu hafal satu dalil pun tak apa. Jangan hafal ini. Wal awwal wal akhir. Baca 10 kali wal awwal wal akhir. Wal awwal wal akhir. Wal awwal 10 kali memang. Baca memang wal awwal wal akhir. Wal awwal wal akhir. Bawa 3-4 kali sangkut wallahu ahad. Wallahu ahad. Dia bagi 10 kali. Wal awal wal akhir, wal awal wal akhir, wal akhir wal akhir. Yang ni mana? Wal awal wal akhir, wal akhir. Dapat 7 dah. Wal awal wal akhir, dunia wal akhirah, dunia wal akhirah, dunia wal akhirah. Ni lah lain. Wal awal wal akhir. Ini tengok 10, jangan tengok 10. Tengok 10, 10. Agak kat berapa minit untuk lebih masa. Pendek dia ayat tu. 3 ayat, 3 kalimah. Dua al-awwalu wal-akhir. Terpejam tengok seminggu. Nanti masuk dulu kedua pula. Wajib kau wajib berkata jalan Al-Quran, wajib berkata Al-Quran. Baca ulang 10 kali. Tak tengok 10 kali. Tengok 10 kali. Tak tengok 10 kali. Mudah-mudahan lagi begitu. Tengok, tak tengok. Tengok, tak tengok. Tengok, tak tengok. Tengok, tak tengok. Pagi. Besok itu juga. Tengok, tak tengok. Tengok, tak tengok. Lancar sekali dah. Sampai seminggu. Masuk minggu dah dapat 2 ayat. Ya. Yang nombor 2 Ustaz. Ya. Ayat 7 tu kan surah apa tu? Surah Al-Hadid kan?
Nombor dua ni Wal-Qaf, Wajurabka Jalal Wal-Qaf. Surah Hadid tu. Dia tanya Syekh Google dulu Syekh Google tu semua hafal. Kalau tanya bab masak pun jawab tu. Surah itu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Catatlah sedikit surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Wa yaqulu kata jalal wal surah Ar-Rahman ayat 7. Betul, ayat 7. Jadi apa kan? Masuk minggu ketiga pula dia sedang Syekh Muhammad Basir pula mengatakan ya. Ada ayat-ayat dalam mudah Astagfirullah ahadu wa ta'ala itu mudah tu dah termudah lagi hafal tu. Bermakna tuan kita perlu membuka 17 minggu sahaja. Kalau satu minggu sekali satu ayat, satu minggu satu ayat, 17 minggu lah. Minta maaf, 13 minggu. Kita hanya 13 minggu, satu hari satu ayat, satu minggu satu ayat, satu minggu satu ayat, kalau 13 kali, 13 minggu. Sebab apa mereka tak berpuluh? Kerana dalil untuk berpuluh sifat maknawiyah yang sama dengan dalil sifat ma'ani. 13 kali 13 minggu tak lama. Tak apalah, ambil satu bulan satu ayat, cukup kan? Satu ayat, kalau satu bulan satu ayat, berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan setahun sebulan lah. Masalah sekarang ni, tuan-tuan hidup berapa tahun lah? Dah 40 tahun, 50 tahun setiap balik. Beginilah, kita tak boleh kalau setahun satu ayat, boleh. Kalau hafal, bermakna mungkin 3 tahun. Nah, kalau tuan-tuan masih hidup panjang 3 tahun, insyaAllah ada 3 ayat itu. Dan yang tenang ni, aku pun sempur juga ni. Kalau boleh tahan juga, kau tinggal puasa juga ni. Ambillah satu hari satu ayat, 13 hari khatam lah. Jangan manjakan sangat dia nak suci kita ni kan. Yang suci kita pun manja-manjakan, nanti dah tangguh-tangguh dia tak dapat juga. Tapi hafal dengan makna, saya rasa satu minggu satu ayat dengan makna tu kira kan. InsyaAllah kadang-kadang kita masuk muka surat 10. Adalah muka surat 10 10 tentang tuntutan untuk khusyuk. Kita perlu merasakan bahawa walaupun sudah ada khilaf ulama tentang khusyuknya sunnah dan kata wajib, Imam Ghazali kata wajib, Imam Nawawi kata sunnah. Jadi kita ni pula kalau kata wajib macam tak sah banyak sebenarnya kita ni. Kalau kata sunnah pula, kita pun tak sunnah pula, tak apalah sunnah je lah. Jadi begitu pula, sudah salah. Jadi kita perlu rasa bahawa pentingnya untuk khusyuk itu. Jika tidak khusyuk, tidak berusaha sebab ada hukum kata sunat. Tetapi tidak berusaha untuk khusyuk itu yang berusaha. Kerana apa? Orang yang tidak berusaha untuk khusyuk, bermakna dia sudah bersedia untuk dilupakan Allah. Dan pada kata lain, ya Allah, babai dulu ayat-ayat itu lagi dengan Allah Ta'ala. Jangan cakap begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Dia perlu ada usaha untuk khusyuk. Ingat ini, ada 4 perkara yang kita bawa. Tazallul, rasa diri untuk solat tadi. Keduanya istiqah, mengemis dengan sifat fakir, sifat mengemis dengan sifat fakir. Dan ketiganya ragbatun fihi, keinginan yang kuat dengan Allah. Dan keempatnya tawakul, yang bertawakal, berserah kepada Allah secara total, bukan sebuah sebab. والله أعلم بالصواب. إن شاء الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم
الحقه وارزقنا اتباعه وعن بعض له شرعا اللهم اعوذ من علم لا ينفع وقوم لا ينشا وعمل اللهم فقنا في الدين وعلم رحمتك ورحمة الفاتحة.